Okey, baik. Sebelum kita ke segmen pertama pada pagi ini, kita nak sama-sama saksikan ini ada satu Vox Pop suara masyarakat Malaysia yang kami bawakan untuk anda semua berkenaan dengan STR ataupun bantuan tunai rahmah yang diumumkan oleh PKJ. Sama-sama kita dengarkan. Rasa sangat gembira dan bersyukur kerana dapat membantu kepada anak-anak yang di awal persekolahan nanti dengan bantuan yang disalurkan dengan lebih awal oleh kerajaan yang baru sekarang. Saya berasa bahagia, saya happy dan sebab kan kita tahu sementara nak tunggu waktu-waktu gaji ni, jadi saya rasa bantuan tu sangat membantu. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada kerajaan perpaduan yang telah berikan sumbangan ataupun berikan bantuan yang telah disalurkan pada hari ini. Kiranya bantuan ini juga dapat meringankan beban rakyat lah, terutama kepada yang ada anak ramai. Alhamdulillah, dapatlah membantu macam dalam golongan yang kurang pendapatan ni, bolehlah membantu untuk buka sekolah anak dan bantu perniagaan kami, tambahkan modal sikit-sikit macam itulah. Ya, bantuan tunai ataupun sumbangan tunai rahmah yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pastinya untuk meringankan beban dan juga pasca pandemik COVID-19 dan juga situasi ekonomi yang masih lagi tidak menentu di peringkat global. Jadi untuk kita bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan sumbangan tunai rahmah ini juga mendapatkan respon awal daripada seorang tetamu yang kami bawakan menerusi panggilan secara maya pada pagi ini, iaitu tak lain tak bukan Prof. Dr. Siva Murugan-Pandian selaku penganalisis politik USM. Prof. Siva, selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar, Doktor? Sibuk belakangan ini ya? Begitulah. Okey, Doktor, ya kita sedia maklum selepas saja Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada satu pengumuman yang diumumkan dan ini juga mungkin bersangkut dengan mini bajet 2023 untuk melihat kesegeraan penyediaan khususnya untuk pembayaran gaji dan sebagainya. Cuma juga turut diumumkan adalah sumbangan tunai rahmah. Jadi secara asasnya bagaimana sumbangan tunai rahmah ini dibezakan atau menjadi suatu bantuan yang boleh menjadi sedikit kelegaan kepada masyarakat, Doktor? Ya, bagi saya bantuan itu datang tepat pada masanya. Sudah pasti ini merupakan satu kesinambungan daripada kerajaan lepas. Dulu ada bantuan kerajaan Malaysia, sebelum itu kita ada BRIM, dan hari ini kita melihat bantuan rahmah ini membantu ketika berhadapan dengan kos harga hidup yang semakin meningkat, dan saya percaya ini juga menggambarkan bagaimana konsep rahmah itu sendiri, konsep kasih sayang yang cuba ditampilkan oleh kerajaan bertujuan untuk membolehkan ia berkiblat kepada asasnya konsep masyarakat madani yang mahu mempertahankan soal keisanan, soal kesejahteraan, soal kemapanan, daya cipta, dan juga soal bagaimana mampu untuk memastikan tidak wujud jurang yang terlalu besar dalam kalangan masyarakat, dalam kelas bawahan pertengahan atasan dalam menangani isu yang besar yang bakal kita hadapi. Dalam kita tahu wujud berbagai spekulasi ramalan negara dan juga di peringkat global bakal berhadapan dengan kegawatan ekonomi yang besar. Bantuan ini saya percaya mampu untuk meringankan beban kelompok yang memerlukan, kumpulan sasar yang saya percaya ia juga adalah di bawah pelbagai lagi inisiatif yang cuba dibawa oleh kerajaan. Sumbangan tunai ini juga barangkali adalah bertujuan untuk memenuhi beberapa konsep lain yang saya lihat bahawa itu juga dikaitkan dengan bakul rahmah misalnya, itu juga dikaitkan dengan kafe rahmah, itu juga dikaitkan dengan jualan murah rahmah dan juga barangan rahmah yang saya percaya antaranya adalah untuk membolehkan kumpulan sasar ini dapat meretasi kehidupan dalam kedudukan yang lebih tersusun, dan saya percaya bantuan ini akan mampu untuk meringankan beban mereka jika dilakukan ataupun perbelanjaan itu dilakukan secara rasional dan praktikal. Kalau Dr. Siva boleh kongsikan, ialah seperti yang Dr. katakan tadi, sumbangan tunai rahmah ini merupakan salah satu cetusan idea daripada kerajaan yang terdahulu. Bagaimana sebenarnya legasi ini
diteruskan sehingga berapa banyak pertukaran kerajaan sekalipun untuk beberapa tempoh tahun yang lepas, ini ada satu perkara yang masih lagi diteruskan yang dinikmati oleh rakyat Malaysia sehingga sekarang ini. Jadi pada pandangan Dr. sendiri berkenaan dengan ialah perkara yang baik ini diteruskan walaupun tidak kira perbezaan pendapat politik antara blok-blok kerajaan daripada yang mulanya program seperti ini diberikan sehingga ke sekarang ini. Ya, bagi saya dasar yang baik perlu diteruskan. Boleh dilakukan penambahbaikan, boleh dilakukan perubahan bersesuaian dengan persekitaran yang berubah. Ketika awal diamalkan dulu ada kritikan, tetapi akhirnya kita tahu ini antara perkara yang perlu diteruskan untuk membolehkan rakyat menikmati habuan daripada apa yang sebenarnya bertujuan ataupun bermatlamatkan ke arah usaha merakyatkan kepimpinan. Bermakna pemimpin tahu perkara-perkara yang boleh diteruskan itu wajar dilakukan. Malahan bantuan payung rahmah ini merupakan sesuatu yang saya rasakan amat dekat dengan masyarakat yang digelar sebagai kumpulan rentan, B40 dan juga mereka yang berhadapan dengan kemelut kehidupan. Dan apabila ada intervensi ataupun strategi seperti ini, sudah pasti sumbangan tunai seperti ini mampu untuk membebankan mungkin bebanan ataupun tanggungan mereka sekurang-kurangnya untuk satu masa. Ya, barangkali bukan untuk satu jangka masa yang panjang, tetapi intervensi ini penting agar gugatan daripada ekosistem yang berlaku, yang kerap bersifat dinamik ini dianggap sebenarnya sesuatu yang saya lihat kerajaan bertanggapan walaupun pernah diteruskan oleh kerajaan sebelum ini, tetapi jika sekiranya ia merupakan sesuatu yang menghampiri ataupun memberikan manfaat kepada rakyat, ia diteruskan. Malahan kita lihat di dalam ketika mengusulkan beberapa perkara di Parlimen sebelum ini sekalipun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa dasar yang baik akan diteruskan, dasar yang dirasakan perlu, yang mampu untuk memenuhi keperluan, kemahuan, yang mampu untuk memberikan keselesaan kepada rakyat, wajar diteruskan. Dan saya rasakan itulah prinsip yang cuba dibawa oleh kerajaan hari ini agar walaupun wujud perbezaan dari segi fahaman, ideologi politik, itu sebenarnya tidak boleh mengekang usaha ke arah mertabatkan kehidupan yang lebih baik untuk rakyat. Kerana rakyatlah menjadi payung besar pada negara ini. Ya, Doktor, kita ada membaca tadi berkenaan tentang liability dan juga hutang kerajaan sehingga 1 trilion ringgit Malaysia. Jadi ada mungkin beberapa penganalisis dan juga mereka yang berpandangan bahawasanya bantuan-bantuan cash handout ini perlu untuk diketatkan dari segi penyampaian dan juga pelaksanaannya kerana kita tidak mahu tertanggung dan juga tertampung dengan beban hutang keuangan yang semakin meningkat. Jadi apakah mungkin pandangan Doktor melihatkan kepada keperluan kebertanggungjawab kerajaan untuk memberikan sumbangan ataupun cash hand out dan juga keperluan juga untuk menjaga aspek keuangan negara? Ya, sudah pasti ianya harus bersifat seimbang, yang saling lengkap-melengkapi di antara satu sama lain. Kalau kita perhatikan paparan di dalam berita hari ini sekalipun hutang 1.5 trilion dikatakan sedang dihadapi oleh kerajaan. Tetapi waktu yang sama kita juga memerlukan perbelanjaan supaya apa saja yang diberikan, handout yang diberikan oleh kerajaan sebenarnya juga bertujuan untuk membolehkan perbelanjaan itu kemudiannya meliputi usaha untuk merancangkan ataupun jadi stimulasi kepada ekonomi negara. Cumanya dalam soal ini saya percaya yang perlu juga diperketatkan adalah segi soal kebocoran, dari segi ketirisan, soal kecairan, supaya itu tidak mempengaruhi proses untuk memastikan apa saja yang dilakukan itu adalah ke arah usaha untuk membolehkan ekonomi itu stabil. Waktu yang sama tidak wujud lompang-lompang yang akan membawa kepada keterhakisan kepada strategi yang cuba dilakukan. Strategi ini ada yang bertanggapan kenapa perlu kita memberikan kepada rakyat sedangkan dia boleh dibelanjakan dalam konteks yang lain, tetapi perbelanjaan mempengaruhi penawaran, permintaan dan juga bagaimana sebenarnya ini juga adalah usaha untuk memastikan pihak berwajib tidak mengambil kesempatan daripada inisiatif yang cuba dilakukan di dalam pelbagai peringkat kementerian, agensi maupun jabatan. Jadi saya percaya beban itu ada, tetapi waktu yang sama kerajaan juga sedar perlunya tata kelola yang bersifat good governance, kompetensi itu akan diutamakan. Bagaimana soal bagaimana akan melahirkan inisiatif yang
tidak membebankan rakyat dan waktu yang sama kerajaan juga mampu untuk mengurangkan perbelanjaan selepas ini. Berkenaan dengan bajet 2023, Doktor sendiri melihat keperluan mungkin untuk pihak kerajaan memberikan satu peruntukan khas berkenaan dengan bantuan-bantuan yang bakal disalurkan untuk beberapa tahun yang akan datang? Ya, bajet 2023 sudah pasti akan dilihat merupakan satu bajet yang penting kerana kita akan berhadapan dengan kedudukan ekonomi yang tidak menentu. Walaupun bajet sebelum ini sudah dibentangkan tapi tidak diluluskan, dan saya lihat barangkali kerajaan hari ini juga akan menghalusi, meneliti apa saja yang sudah diberikan di dalam pembentangan awal dulu supaya kali ini ianya memberikan gambaran apakah sebenarnya maksud dan makna yang cuba disalurkan oleh kerajaan. Tapi dalam konteks ini, saya harap apabila bajet itu dibentangkan, ia mengambil kira kepentingan bukan saja kelompok B40, tetapi B40 ini semakin membesar menjadi B60. Jadi kelas pertengahan semakin mengecil. Jadi apakah inisiatif-inisiatif yang boleh diberikan kepada kelas pertengahan, khususnya dalam konteks pembandaran yang semakin membesar, supaya tidak wujud jurang yang terlalu besar di antara sumbangan ataupun kepentingan diberikan kepada kawasan bandar, separuh bandar dan luar bandar, supaya menampakkan sesuatu yang bersifat tersusun, sertifikasi itu jelas agar ianya dilakukan secara tersusun, tidak memberikan tumpuan berlebihan kepada B40 kerana kita tahu B40 itu semakin membesar. Hakikatnya gaji 3,000 tidak cukup kalau hidup di kawasan bandar seperti Putrajaya misalnya. Jadi bagaimana kita nak pastikan inisiatif yang bakal diberikan di dalam bajet 2023 memastikan kelas menengah dan juga kepentingan kepada pejabat awam itu diutamakan. Jadi saya percaya apa saja bantuan selepas ini akan memberikan tumpuan kepada soal kelas yang semakin membesar dan juga persempadanan negeri. Janganlah diberikan tumpuan kepada hanya negeri tertentu, tapi secara menyeluruh supaya ia menggambarkan sesuatu bajet yang bersifat holistik menyeluruh pada tasis Semenanjung, Sabah, Sarawak. Ya. Kesenjangan kemiskinan itu adalah suatu masalah yang serius dan ini perlu dipandang secara cerna oleh pihak kerajaan dan juga pihak pentadbir dengan lebih dekat lagi. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian membawakan gambaran dan juga berkongsi sedikit pandangan berkenaan sumbangan tunai rahmah dalam meringankan beban hidup mereka yang terkesan disebabkan pasca pandemik COVID-19 dan juga situasi ekonomi. Terima kasih Prof. Sama-sama. Okey, baik. Itu dia kami bawakan untuk anda pada pagi ini topik pertama berkenaan dengan sumbangan tunai rahmah. Kita dapat seketika kembali selepas ini kita akan bercakap berkenaan satu lagi topik menarik, bahaya stres kepada kesihatan jantung. Sebenarnya selepas ini, jangan ke mana-mana.